Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-8. Okey, hari ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan gizi seimbang. Kita akan belajar ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan tenaga lah, keperluan kalori. Okey, baik. Jadi apa faktor yang mempengaruhi? Yang pertama ialah faktor yang pertama ialah saiz badan. Saiz badan ni mempengaruhi keperluan kalori ataupun pengambilan makanan. Okey, baik. Orang yang mempunyai saiz badan yang besar memerlukan lebih banyak makanan berbanding dengan mereka yang bersaiz kecil. Kerana apa? Sebab orang yang bersaiz badan besar ni ototnya lebih banyak, selnya lebih banyak, jadi memerlukan lebih banyak tenaga. Okey, baik. Yang kedua, umur. Okey, umur. Umur kanak-kanak dengan orang tua, mana lagi banyak memerlukan tenaga dan perlu ambil lebih banyak makanan. Semestinya adalah umur kanak-kanak ataupun remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak. Okey, dan juga protein lebih banyak. Kerana untuk apa? Sebagai untuk pertumbuhan, dan juga kamu tahu kan kanak-kanak kan aktif, jadi ia memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang dewasa lah ataupun orang tua. Ingatlah, umur pun mempengaruhi juga pengambilan makanan. Jangan kamu marahlah adik-adik kamu yang kecil-kecil itu makan banyak, sebab mereka ini aktif. Bila aktif memerlukan keperluan kalori yang lebih banyak. Okey, untuk yang ketiga, faktor yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi. Kalau kamu kerja di pejabat, duduk saja di kerusi kan, contoh di kaunter dan sebagainya, kamu hanya memerlukan sedikit saja kalori sebab kamu tak banyak pergerakan kan. Tapi kalau kamu kerja sebagai buruh, contohnya buat rumah ke, kamu kerja nelayan ke, jadi memerlukan lebih banyak tenaga kan. Kerana mereka melakukan kerja berat. Banyak tenaga dia perlukan untuk kamu melakukan kerja itu. Jadi itulah bezanya. Pekerjaan juga adalah faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okey, yang keempat. Jantina. Jantina pun mempengaruhi sebenarnya. Secara umumnya kamu tahu, orang lelaki, ni fakta, orang lelaki lebih berotot. Bila sebut berotot, maksudnya dia banyak selnya. Sel dalam badan kita. Lebih banyak berotot kan. Jadi, dan melakukan aktiviti yang lebih berat berbanding wanita lain secara umum. Jadi, lelaki memerlukan lebih banyak makanan berbanding dengan perempuan. Ingatlah, sebab lelaki lebih berotot. Kecualilah perempuan tu pergi gym. Itu lainlah, ni secara umumnya. Secara umumnya, lelaki memang lebih berotot berbanding perempuan. Bila berotot, lebih banyak sel, jadi memerlukan lebih banyak tenaga. Okey, untuk melakukan sebarang aktiviti. Okey, baik. Seterusnya, keadaan kesihatan. Orang yang sakit, yang kelima, orang yang sakit adalah lemah. Bila lemah, ia memerlukan lebih banyak sajian makanan. Okey, supaya dia dapat tenaga untuk melawanlah kesakitan yang ada lah. Sebab itulah di hospital diberi makan. Sebab itulah memerlukan vitamin ke, karbohidrat ke, protein. Contohnya kalau kamu luka, kulit kamu terkoyak dan sebagainya. Jadi nak menghasilkan sel yang baru kan. Jadi untuk mempercepatkannya, dibagi makanan yang banyak protein. Jadi dia akan ganti balik. Contohnya begitulah. Tisu tu akan tumbuh semula dan sebagainya. Okey, jadi orang yang sakit lebih memerlukan sajian makanan yang lebih banyak berbanding dengan orang yang kecualilah orang yang sihat ni kamu betul-betul bekerja lah, maksudnya kerja berat dan sebagainya. Maksudnya di sini orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatan. Maksudnya lebih banyaklah secara umumnya sajian makanan yang perlu diambil untuk kembali sihatlah. Okay. Keadaan kesihatan juga mempengaruhi ya. Okey, dan yang terakhir, iklim. Iklim ni keadaan
setempat itu, sama ada musim sejuk kah, musim panas kah, begitu lah. Okey. Orang yang tinggal di negara beriklim sejuk lebih cepat. Ingat orang yang tinggal di kawasan kutub utara contoh. Okay, sebab itulah dia pakai jaket yang tebal kan supaya haba tu tak keluar. Bila haba keluar, kamu akan kesejukan kan. Jadi kamu akan mudah rasa lapar. Begitu kan. Jadi memang secara semula jadinya, kalau orang yang tinggal di kawasan yang sejuk, haba dari badannya ni akan mudah keluar. Cepat kehilangan haba. Jadi, untuk mendapatkan haba yang semula atau mengekalkan haba tadi, ia memerlukan lebih banyak makanan lah. Bila kamu makan, makanan itu akan dibakar istilahnya. Okay. Makanan itu akan ditukar kepada tenaga kan. Tenaga dan tenaga itu akan jadi dalam bentuk haba. Jadi, suhu badan akan ditingkatkan. Jadi, bila suhu badan dapat ditingkatkan, dapat menampunglah haba yang dipindahkan keluar tadi. Sebab itulah orang yang tinggal di iklim yang sejuk memerlukan lebih banyak makanan berbanding orang yang tinggal di kawasan yang panas. Begitu secara logiknya lah, sebab untuk mengekalkan haba dalam badan. Jadi itu saja kita belajar hari ini, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, saiz badan. Yang kedua, umur. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, jantina. Yang kelima, keadaan kesihatan. Dan yang terakhir adalah iklim. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham. Okey, jadi boleh buat nota ini. Boleh buat seringkas yang mungkin. Yang penting kamu mudah baca dan faham.